Ini bab menggigit daging dan menanggalkan daging itu dari tulang. Menggigit dan memakan atau mengambil daging, yakni dengan menggunakan mulut dan gigi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggigit katifan, yakni paha binatang. Maknanya bahu dia, bahu binatang. Yakni yang sudah dimasak. Kemudian dia bangkit lalu bersembahyang dan tidak mengambil air sembahyang. Dari riwayat Ayyub dan Asim daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas, katanya intashala, bukan ta'arraqa, tapi intashala Nabi sallallahu alaihi wasallam irqan atau arqan min qidr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil daging yang terdapat pada tulang dari periuk, lalu dia memakan dan bersembahyang dengan tidak mengambil air sembahyang. Ini bab menggigit adud, yakni bahagian paha binatang. Yakni makan paha lah, makan paha binatang. Diriwayatkan daripada Abi Qatadah, katanya kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke arah Makkah. Dalam riwayat sanad yang satu lagi, kata dia, pada suatu hari saya duduk bersama beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu persinggahan di jalan menuju ke Mekah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun singgah di persinggahan di hadapan kami. Sahabat-sahabat yang ada bersama saya itu dalam keadaan ihram semuanya. Sayanya tidak muhrim, yakni tidak memakai ihram. Mereka ternampak himar wahsy, yakni keldai hutan. Keldai hutan. Saya pada ketika itu sedang sibuk menjahit kasut saya. Mereka tidak memberitahu kepada saya tentangnya, tetapi mereka ingin kalau saya ternampak binatang itu. Tiba-tiba saya berpaling dan ternampak binatang itu. Terus saya bangun, pergi kepada kuda saya dan memakaikan pelana kepada kuda itu. Kemudian saya pun menaikinya. Tetapi saya terlupa mengambil cemeti dan lembing. Faqultu lahum, saya pun berkata kepada mereka, unjukkan kepada saya, hulurkan kepada saya cemeti dan lembing itu. Mereka kata, tidak, demi Allah kami tidak akan membantu awak terhadap binatang itu dengan apa-apa bantuan. Saya pun ghadibtu, naik marah. Saya lalu turun dan mengambil kedua-duanya. Saya naik pula dan mengejar himar itu. Mengejar himar itu dengan kuatlah. Fa'aqartu, dan saya menyembelihnya, yakni mematikannya. Kemudian saya membawanya datang dalam keadaan himar itu telah pun mati. Waqa'u fihi ya'kulunahu, mereka mengadap himar itu untuk makan. Kemudian mereka merasa ragu tentang makan mereka terhadap binatang itu, makan binatang itu. Mereka ragu tentang perbuatan mereka memakan binatang itu dalam keadaan mereka itu berihram. Kami pun berangkat. Saya menyimpan al-adud ma'i, yakni bahagian paha binatang itu bersama saya. Kami pun sempat mendapat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di persinggahan berikutnya, kami pun tanya dia tentang binatang buruan itu, binatang yang diburu itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, masih adakah bersama kamu sedikit daripadanya? Saya pun hulurkan kepadanya al-adud, yakni paha binatang itu. Fa akalaha hatta ta'arraqaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memakannya sehingga menanggalkan dagingnya dari tulang-tulang dia, yakni menghabisinya lah. Wa huwa muhrim, dalam keadaan dia tu ihram. Dalam riwayat Ibnu Ja'far, ini serupa tu juga kandungannya. Ini bab memotong daging dengan pisau. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Amr bin Umayyah, dia menceritakan kepada Ja'far, anak dia tu, bahawa dia melihat Nabi SAW menghiris atau memotong sebahagian daripada, sedikit daripada bahagian bahu kambing ataupun biri-biri yang dipegang, yang berada di tangannya. Fadu'iya ila shalah, lalu Nabi SAW dipanggil untuk sembahyang. Fa'alqaha, dia pun mencampakkan katif syat itu, wasikin, dengan pisau itu sekali, yang digunakannya untuk memotong ataupun menghiris daging binatang itu. Kemudian dia pun bangkit, lalu bersembahyang, dan dia tidak mengambil air sembahyang. Ini bab tidak pernah Nabi SAW mencela mana-mana makanan, apa-apa makanan. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Kalau dia mahu, kalau dia ingin kepada makanan itu, dimakannya. Kalau dia tidak ingin, ditinggalkannya. Ini bab meniup syair, bali, meniup atau menghembuskan bali. Diriwayatkan daripada Abu Hazim bahawa dia bertanya Sahal, pernahkah kamu melihat di zaman Nabi SAW an-naqi, yakni gandum bersih? Dia berkata tidak. Saya pun bertanya, adakah kamu mengayak bali? Dia berkata tidak, tetapi kami menghembuskan, meniupkan bali itu, yakni dengan mulut kami. Ini bab menyatakan apa yang dimakan oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, dia berkata Nabi SAW pada suatu hari membahagikan di antara sahabat-sahabatnya tamar. Dia memberikan kepada setiap orang 7 biji tamar. Jadi dia memberikan kepada saya 7 biji tamar jugalah seperti orang lain. Satu daripadanya ialah hashfah. Yang ini jenis tamar yang tidak comel lah, tamar yang tidak molek, rendah mutunya. Tidak ada di antara buah-buah tamar itu yang paling saya suka, yang lebih disukai oleh saya daripada tamar yang tidak baik, yang rendah mutunya itu. Syaddat fi madaghi, betul-betul ia mencabar kunyahan saya, betul-betul menyusahkan saya mengunyahnya. Diriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya saya masih lagi terbayang atau terkenang saya bertujuh bersama Nabi SAW. Saya bertujuh dengan sahabat Nabi SAW, bersama-sama dengan Nabi SAW. Jadi saya masih lagi terkenang atau terbayangkan kami bertujuh, kami sahabat-sahabat Nabi bertujuh bersama-sama dengan Nabi SAW. Ketika mana kami tidak mempunyai makanan selain daripada
daun hublah ataupun hablah, sehingga kami membuang najis seperti mana najis biri-biri ataupun kambing. Yang ini sehingga kami berak seperti mana kami berak. Yang ini najis kami itu jadi seperti najis kambing lah. Jadi tahi dia tu jadi seperti tahi kambing, biji-biji begitu. Thumma asbahat, sekarang atau hari ini Banu Asad mahu mengajar saya tentang Islam. Mahu mengajar saya tentang Islam. Kalau begitu rugilah saya dan sia-sialah usaha saya yang selama ini. Diriwayatkan daripada Abi Hazim, katanya saya bertanya Sahal bin Sa'ad, kata saya, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan an-naqi, ini gandum halus, gandum bersih, gandum putih? Kata Sahal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat gandum putih semenjak diutuskan Allah, semenjak dia diutuskan oleh Allah, sehinggalah Allah SWT mengambil nyawanya. Kata Abu Hazim, saya pun berkata kepadanya, adakah kamu di zaman Nabi SAW mempunyai ayat-kan? Adakah kamu mempunyai ayat-kan? Dia berkata, Rasulullah SAW tidak pernah melihat ayat-kan semenjak diutuskan oleh Allah, sehinggalah Allah mewafatkannya. Kata Abu Hazim lagi, saya pun bertanya lagi, bagaimana kamu makan syair yang tidak diayak itu? Kata dia, siapa ni? Kata Sahal, kami meniupnya, kami mengisarnya dan meniupnya. Lalu hilanglah, terbanglah mana yang terbang itu. Wa ma baqiya, dan mana-mana yang baki lagi, sarrainahu, kami basahkannya, ini dengan air, fa akalnahu, dan kami makan hak tu. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa dia lalu dekat satu kaum yang mana di hadapan mereka satu kumpulan orang yang mana di hadapan mereka ada kambing yang dipanggang. Mereka pun panggil dia, dia tidak mau makan. Seraya dia berkata, sambil dia berkata, Rasulullah SAW keluar dari dunia ini dalam keadaan dia tidak kenyang kerana memakan roti daripada syair, yakni daripada bali, yang dibuat daripada bali. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah SAW tidak pernah makan dengan meletakkan makanan dia di atas meja. Tidak pernah juga makan dengan meletakkan makanannya dalam pinggan-pinggan yang kecil, dan tidak pernah juga dibuat roti untuknya daripada gandum yang halus. Qultu, saya berkata kepada Qatadah, ala ma ya'kulun, kalau begitu mereka makan di atas apa? Kata dia, ala sufar, di atas suprah. Di atas suprah-suprah. Diriwayatkan daripada Aisyah, katanya keluarga Muhammad tidak pernah kenyang semenjak dia datang ke Madinah kerana memakan gandum selama 3 malam berturut-turut, sehinggalah Rasulullah SAW diwafatkan. Ini bab talbinah. Diriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi SAW, bahawa kalau ada sesiapa daripada ahli keluarganya meninggal, lalu berhimpun perempuan-perempuan kerana itu, kemudian mereka berpisah, kecuali ahli keluarga dan orang-orang khusus dengan keluarga itu yang tinggal,
Aisyah menyuruh supaya diletakkan periuk untuk dimasakkan talbinah. Kemudian dibuat sarid, dibuat bubur ataupun dibuat sup. Fasubbat at-talbinah 'alaiha, dan dituangkan talbinah itu ke dalam, ke atasnya. Qalat, kata Aisyah, kulna minha, makanlah sedikit daripadanya, makanlah. Kerana saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-talbinah mujimmatul li fuadil marid. Talbinah merehatkan, menenangkan ataupun menguatkan jantung pesakit dan menghilangkan kesedihan. Menghilangkan sedikit sebanyak, bi ba'dil huzn, mana sedikit sebanyak kesedihan. Baiklah. Jadi malam ni sambung lagi berkenaan dengan makanan lagi. Cuma mula-mula malam ni makanan iaitu daripada daging. Makanan berupa daging. Jadi Nabi SAW pun makan juga daging, bukan tak makan daging. Jadi daripada hadis-hadis ini kita dapat lihat bahawa Nabi SAW hidup secara sederhana. Tidaklah kata tak makan daging langsung. Kalaulah ada ulama-ulama yang tak makan begitu sama puluh-puluh tahun, itu hal dia lah, itu masalah peribadi dia lah. Tapi kalau kita mengikut sunnah Nabi SAW, makan daging itu tak apa. Cuma jangan dimakan banyak. Makan banyak makanan hari itu tak boleh lah tu. Tapi kalau sekadar makan daging, itu sabit daripada Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW makan macam-macam daging, bukan sejenis, daging kambing, daging lembu, daging unta, daging arnab, daging ayam, makan belaka. Jadi sini makan ni, satu nak ayatnya Nabi SAW dimakan daging. Yang kedua, jadi tidak seperti setengah-setengah orang tu lah, dia nak jadi kezuhud tu siapa tak makan daging. Dari satu segi, kalau menyerupai dengan puak-puak yang tak makan daging ni, tak molek juga dari satu segi. Kalau siapa ke begitu, kalau dengan maksud lain lah, tu hal lain lah. Tapi dari segi menyerupai puak-puak tu, puak-puak yang hanya makan sayur-sayuran saja, makan dal, kacang dal dan seumpamanya, daging tak mau makan, itu bukan cara begitu Nabi SAW. Satu. Yang kedua di sini nak ayatnya, makan tu dengan menggunakan gigi dan mulut. Boleh juga guna begitu, dengan menggunakan gigi dan mulut. Jadi guna gigi, gigi itu maknanya baik tu, untuk kekeh benda-benda macam tu, dia jadi kuat gigi tu. Tidaklah kata sama-sama makan hak lembut, daging tu dia dimasak dengan repuk, jadi lagu tu tak molek tu dari segi kesihatan, dia tak molek. Kesihatan puasa habis, apa dia zat-zat dia tu hilang kalau dah sampai lembut sangat. Lepas tu guna pisau pula, jadi tak molek lah kalau guna pisau sama. Jadi hak moleknya makan dengan gigi, jadi kuat gigi. Walau bagaimanapun, kemudian ni Imam Bukhari buat tajuk, maknanya makan hirih dengan pisau tu, nak ayatnya boleh juga lagu tu pun boleh juga. Tapi tidaklah kata guna pisau sama. Pakai kekeh lah, kita kata kekeh dengan gigi, itu molek juga. Jadi Nabi SAW ta'arraqa katifan, yang dimakan ataupun kekeh daging yang ada pada tulang, sehingga habis daging, sehingga tanggal habis daging. Jadi dia makan tu dengan licin lah, dengan molek lah. Itu makna ta'arraq. Pada tu dia bangun, sembahyang, walam yatawadda, dan dia tidak berwudu. Tidak berwudu. Di sini dalam bab lain sebenarnya, dalam bab hak ni hadis ini juga dikemukakan dalam bab
al-wudu ataupun tarkul wudu mimma massathun nar. Yang ini tidak perlu mengambil wudu kerana memakan sesuatu yang dimasak. Di peringkat permulaannya memang kalau makan benda yang dimasak ataupun yang kena api lah, digunakan api, maka disuruh Nabi SAW supaya ambil air semaya. Jadi hadis ni Nabi SAW makan, lepas tu dia terus pergi semaya, tak ambil air semaya. Nak ayatnya ni hak kemudian. Tak payah ambil air semaya. Lepas tu an Ayyub wa Asim an Ikrimah. Wa an Ayyub wa Asim an Ikrimah an Ibn Abbas. Hak ni boleh jadi keliru ni. Boleh jadi keliru. An Ayyub wa Asim. Jadi waw itu seseolahnya ataf kepada Ayyub tu, padahal tidak begitu. Sebab itu dia ada nombor 2 tu. Cuba kita tengok nombor 2 tu. Jadi sekali kita tengok, nampak hadis ini hadis mu'allaq Imam Bukhari. Bukan mu'allaq. Bahkan hadis ini termasuk dalam hadis musnad Imam Bukhari juga. Jadi dia sini kalau kita tengok di awal dia, Ayyub As-Sakhtiyani ambil daripada Muhammad bin Sirin dan dia ambil daripada Ibnu Abbas. Ini Ayyub ambil daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas, yakni dengan tidak melalui Muhammad. Yani Muhammad itu Muhammad Ibnu Sirin, tidak melalui jalan itu. Tapi Ayyub terus daripada Ikrimah. Wa Asim itu cerita lain. Asim itu bukan kedua mereka ni, Ayyub dan Asim ni ambil daripada Ikrimah, tidak. Asim itu ambil daripada Ayyub juga. Itu mengelirukan. Cuba kita tengok tu. An Ayyub huwa ma'tufun ala sanad alladhi qablahu. Ini diatafkan kepada sanad yang sebelumnya. Wa an Ayyub. Jadi makna dengan sanad ni juga Imam Bukhari, mana hak sebelum pada itu Abdullah bin Abdul Wahhab qala haddatsana Hammad qala haddatsana Ayyub an Ikrimah an Ibn Abbas. Begitu. Dan salah kata dia orang yang mendakwa bahawa hadis ini mu'allaq. Mana hadis yang tidak disebut sanad di permulaan dia, tak kena. Bahkan sanad permulaan dia hak telah disebut tu lah, hak tu lah juga. Maknanya Ayyub ni selain daripada dia meriwayatkan daripada Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, dia juga meriwayatkan daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas. Mana tok guru dia 2 orang lah. Seorangnya Muhammad bin Sirin, seorang lagi ialah Ikrimah. Tu Abu Nu'aim dalam mustakhraj dia min tariq al-Mufaddal bin al-Hubab an al-Hajabi wa huwa Abdullah bin Abdul Wahhab Syekh al-Bukhari fihi bil musnad al-madhkur bis sanad al-madhkur wa hasiluhu hasilnya inna al-hadith 'inda Hammad bin Zaid an Ayyub bi sanadain ala lafzain ahaduhuma 'an Ibn Sirin bil lafz al-awwal wa ath-thani 'anhu 'an Ikrimah wa 'Asim al-Ahwal باللفظ الثاني عن عكرمة وعاصم الأحول باللفظ الثاني ومفاد الحديثين واحد وهو ترك إيجاب الوضوء مما مست النار مما مست النار tak apalah tu. Wa inna ma dzakara tak apa dulu tu. Jadi dia nak ayatnya Ayyub ni dia mengemukakan hadis ini, Hammad ambil daripada Ayyub dengan 2 sanad. Dan 2 lafaz hadis itu. Yang pertama sanadnya daripada Muhammad bin Sirin daripada Ibnu Abbas. Yang kedua sanadnya daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas. Lafaznya yang pertama ta'arraqa Rasulullah katifan. Lafaz yang kedua intashalan Nabi sallallahu alaihi wasallam arqan min qidrin. Lafaz lain. Yang kedua dia ambil daripada Ikrimah dan Asim al-Ahwal dengan lafaz yang kedua. Yang ni Hammad itu ambil daripada Ayyub dan Asim daripada Ikrimah. Bukan wa'an Ayyub wa Asim. Mana Hammad itu ambil daripada Ayyub dan Asim. Mana Tok Guru Hammad ini selain daripada Ayyub, Asim al-Ahwal juga.
Mereka berdua ni ambil melalui Ikrimah daripada Ibnu Abbas. Jadi bukan melalui jalan Muhammad bin Sirin daripada Ibnu Abbas. Bapak apa Imam Bukhari sebut ni mutaba'ah ni, dia buat mari mutaba'ah ni buat apa ni? Bapa dia mari mutaba'ah ni. Jadi Ayyub meriwayatkan daripada Ibnu Sirin dan daripada Ikrimah. Begitu. Asim pun meriwayatkan daripada Ikrimah. Maknanya Ikrimah ini menjadi mutabi' kepada Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin itu mutabak orang panggil. Ikrimah ni mutabi'. Jadi mutaba'ah di sini adalah mutaba'ah naqisah. Sebab mutaba'ah ni tidak daripada awal sanad, tetapi di hujung sanad sahaja. Bapa yang Imam Bukhari buat mari dia kata ni. Wa inna ma dzakara al-Bukhari huna al-mutaba'ah. Bapa Imam Bukhari buat mari mutaba'ah ni? Kerana Yahya bin Ma'in berkata lam yasma' Muhammad bin Sirin min Ibni Abbas. Itu kata Yahya bin Ma'in. Jadi tadi riwayat Muhammad itu daripada Ibnu Abbas secara an-anah, an Muhammad an Ibni Abbasin, secara an-anah, mana ada ihtimal inqita' di situ. Sebab apa? Sebab Yahya bin Ma'in kata Muhammad bin Sirin tidak ada dengar daripada Ibnu Abbas, hanya dia meriwayatkan daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas. Muhammad bin Sirin dia hanya ambil daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas, bukan langsung ambil daripada Ibnu Abbas. Intaha. Tak apalah tu. Jadi apa-apa sebab tu Imam Bukhari buat mari ni. Buat mari mutabi' Ikrimah ni. Dah dua orang selain daripada selain daripada Ibnu Sirin itu. Jadi Hammad tu ambil daripada Ayyub dan daripada Asim. Jadi dalam riwayat Ayyub hak ni ada Ikrimah. Jadi tidak ada Muhammad bin Sirin. Tak apalah, maknanya disokong oleh hak ni. Tapi bagi Imam Bukhari nya sabit Yahya bin Ma'in itu Muhammad bin Sirin itu daripada Ibnu Abbas. Cuma itu pendapat Yahya bin Ma'in. Jadi untuk menghilangkan kekeliruan itu, sebab itu dia mari mutaba'ah tu. Jadi apa yang tajuk tersebut dalam tajuk itu, iaitu intashala. Dalam lafaz hadis yang kedua itu sabitlah. Dia kata apa yang tersebut di dalam tarjamatul bab, babun nahshi wa intishalil lahm. Jadi an-nahshi itu apa makna? Maknanya ta'arruq lah. Jadi bahagian yang pertama, perkataan yang pertama dalam tarjamatul bab itu sabit daripada ta'arraqa. Bahagian yang kedua, lafaz yang kedua dalam tarjamatul bab itu sabit dengan jelaslah, iaitu intashalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di ayatnya an-nahsh itu sama maknanya dengan ta'arruq. Dan intashalah itu memang disebut dalam hadis. Begitu. Babu ta'arruqil 'adud. Ini bab menggigit paha binatang, mana pada ketika makan. Yang ni kekah paha lah kita kata. Ni pun lagu tu juga. Cuma cerita ni sudah tersebut dalam Kitabul Hajj dulu. Dalam Kitabul Hajj berkenaan dengan orang-orang yang sedang ihram ni, tak boleh mereka nak buru binatang darat ni, tak boleh. Kalau dia isyarat pun tak boleh makan. Tapi kalau tanpa diisyarat, orang buat mari, orang lain buru, seperti dalam peristiwa ni Abu Qatadah yang berburu itu, tak apa orang lain boleh makan hasil perburuan itu. Hak tak bolehnya mereka tangkap sendiri orang-orang yang ihram tu, ataupun mereka isyarat ataupun menolong orang menangkap binatang. Hak tu tak boleh. Jadi dah tak boleh tolong. Sebab itulah, sebab mereka tu tahu tak boleh tolong itulah, apabila diminta supaya hulurkan lembing dan cemeti itu, mereka tidak menghulurkan kepada Abu Qatadah. Tapi dia pergi sendirilah, kejar sendiri, dapat. Bila mari masak apa makan dia, dia pun makan juga. Tapi ragu pula puasa. Lama kan tak boleh pula.
Jadi dia ni Abu Qatadah dia sipai dah. Sipai sikit. Sipai apa nama ni, paha binatang tu. Jadi bila apa ni puak-puak dia ni berjalan tu dan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi tanyalah puak-puak tu tanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pasal dia nak menghilangkan keraguan itu, kalau benda tu boleh. Dia akan tanya lagu tu, ada lagi kah? Ada dia makan. Dia makan. Mari beri ke dia makan. Supaya orang tidak ragu bahawa boleh makan. Maknanya orang yang dalam keadaan ihram pun boleh makan binatang buruan. Syaratnya binatang itu tidak diburu olehnya sendiri ataupun dibantu dalam memburu binatang itu oleh dia. Kalau tak ada begitu, bolehlah seperti di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Jadi hak dia nak wayaknya di sini, fa'akalaha hatta ta'arraqaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sehingga dia makan habis licin lah sampai kepada tulang. Daging tu habis dia apa nama ni, kokok lah kita kata, dengan gigi dia tu. Jadi sampai begitu. Jadi hak ni sabitlah apa ni, terjematul bab dia, ta'arruqil 'adud. Jadi makan apa ni, daging ni, tulang ni sampai kepada rapat ke tulang, sampai licin, tak apa. Dan itulah yang lebih baiknya daripada bazir makan sikit-sikit banyak lagi daging tu lekat pada tulang tu, buat dah. Itu tidak molek lagu tu. Jadi makan sampai licin, itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah. Lepas pada tu qat'il lahm bis-sikin. Takut kita kata tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan guna gigi dia, guna mulut dia saja. Dengan gigi dia. Tidak begitu. Ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan menggunakan pisau. Jadi nak wayaknya boleh makan dengan menggunakan pisau pun boleh juga. Nak hirih tu, hirih daging tu. Nak hirih daging tu. Boleh. Jadi dia pegang dengan tangan dia daging, apa ni, daging tu. Lepas tu dia hirih dengan tangan sebelah lagi. Jadi maknanya boleh begitu. Dia nak ayatnya boleh begitu. Jadi setengah-setengah apa namanya, ada dalam hadis larangan daripada menggunakan pisau ni untuk mengiris daging. Jadi Imam Bukhari nak isyarat dengan tajuk ni, dia nak isyarat kepada dhaifnya hadis itu. Tidak boleh dipegang dengan hadis itu. Sebab dikatakan guna pisau itu menyerupai orang-orang ajam, bukan cara orang Arab. Menyerupai orang ajam. Jadi sini ayatnya tidak, hadis itu tidak kuat. Ini cuba kita tengok nombor 4 ini. قال القسطلاني فإن قلت هذا الحديث يعارضه حديث أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رفعته لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ. Nabi SAW, ini riwayat daripada Abi Ma'syar, daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, daripada Aisyah. Dia memarfukkan, kononnya ada sini dikatakan oleh Nabi SAW, dikatakan oleh Nabi begini, jangan kamu potong daging itu dengan pisau, kerana itu adalah cara orang-orang ajam, tetapi hendaklah kamu gigitlah dengan gigi kamu, kerana dia lebih enak dan lebih sedap rasanya. Ujibah, dijawab bahawa Abu Dawud kata huwa hadithun laysa bil qawi. Pada selepas dia amari hadis tu, dia kata itu hadis tidak kuat. Wahin mana hina idzin wahin la yuhtaju bihi min ajli Abi Ma'syar. Jadi tak boleh nak buat hujah lah. Dah hadis tu tidak kuat, tak boleh nak buat hujah lah. Jadi Abi Ma'syar itu pengarang kitab Maghazi lah. Imam Bukhari dan orang lain kata munkarul hadis, hadis dia dimungkar. Wa min manakirihi, di antara hadis dia yang mungkarnya kepada dia, iaitu hadis la taqta'ul lahma bisikin hadza. Yani hadis ni lah, hadis yang mungkar itu. Begitulah. Jadi maknanya tidak bolehlah nak jadi pegangan. Tidak boleh nak jadi pegangan. Jadi walau bagaimanapun kita ada kalanya makan begitu dengan gunakan pisau, ada kalanya tidak, tengok ikutlah. Jadi hadis ini menunjukkan
bahawa makan dengan pisau jika perlu. Begitu juga makan dengan sudu pun jenis tu juga. Jenis apa nama ni, besi jugalah kita kata, menggunakan besi juga boleh juga jika perlu. Kalau makan bubur payah nak makan dengan tangan, makan bubur payah nak makan dengan tangan. Begitu juga garpu boleh jika perlu. Sebab di sini Nabi SAW guna pisau. Bila dia guna pisau, dia pegang dengan sebelah lagi tangan dia, seperti dalam hadis ni. Begitu juga jika perlu untuk makan. Kalau kita kata kita makan mie lah, mie kuah dengan sudu saja, payah nak makan tu, tak lekat tu. Jadi dua belah makan tak apa, tak ada masalah. Makan dua belah. Setengah orang pasal takut, pasal makan dengan tangan kanan saja kan. Dia takut, jadi dia guna sebelah tangan, jadi menyusahkan. Tidak lagu tu, tengok keadaan lah. Jadi perlu dua lah. Kalau guna pisau, gunalah. Guna boleh berlaku tu. Hak tu masalah tu dia bergantung dengan adat, dia bergantung dengan uruf masyarakat itu, kebiasaan masyarakat tu. Dari segi cara makan, gapo tu, menggunakan alat-alat makan. Hak tu dia bergantung dengan uruf masyarakat itu. Tidaklah kita terikat dengannya, dengan mana-mana cara. Nak makan cara apa nama ni, Cina, kau orang Cina duduk negeri dia tu lebih selesa dia makan, keturunan dia makan dengan chopstick, guna hak tu. Jadi selesa makan dengan tu, makan je lah, apa je. Kita tidak nak ubah hak tu. Cumanya beza dia baca bismillah, kau tidak makan benda haram tu ya, makan dengan guna alat mana-mana tu tak apa hak tu. Jadi janganlah kita bawa ajaran Islam ni ke dalam sesuatu masyarakat dengan apa nama ni, kita bawa tu berlainan langsung dengan masyarakat itu, sehingga bercanggah dengan adat resam dia secara total. Tak boleh, bukan begitu caranya. Dengan budaya dia, jadi kita bawa berlainan tu, tidak perlu lagu tu. Nabi SAW pun dia menunjukkan banyak cara-cara yang digunakan oleh orang-orang ajam. Dia guna juga dari segi pakaian, dari segi alat-alat makan dia guna, kecuali kalau dia menjadi tanda ataupun apa ni, suatu perkara yang khusus dengan ahli agama, itu tak boleh lah kalau lagu tu. Ataupun bukan orang agama, orang-orang yang besar, orang-orang yang jenis sombong, orang-orang yang jenis sombong, orang-orang kebesaran lah kita kata, hak tu dia tak serupa. Kerana itu, bukan kerana benda tu sendiri tak boleh, tapi kerana benda itu pada masa tu diguna oleh orang-orang tertentu, dan orang-orang tertentu tu adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang menindas masyarakat, raja-raja misalnya. Pada masa tu kerana mereka tu tak serupa dengan mereka tu, bukan kerana benda tu sendiri, tidak. Situ kita kena faham lah tu. Nabi SAW terbuka sekali dalam masalah penggunaan alat-alat barang-barang daripada luar tu. Dia memang terbuka, tidak seperti setengah-setengah tempat ni orang Islam ni kadang-kadang duk balas dengan benda-benda lagu ni je habis masa. Balas benda-benda lagu ni, padahal benda tu ada keluasan. Nabi SAW terima daripada orang-orang luar banyak perkara. Lepas pada tu Nabi SAW, ini tajuk lain pula, Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Tidak pernah mencela makanan. Dia tidak pernah mencela makanan. Ni lagu mana? Cela makanan. Jadi kalau setengah ulama mengatakan kalau makanan Allah SWT buat, hak tu dia tidak cela. Kalau hak orang buat, boleh kata pedah ni sangat ni, ni masing sangat ni. Itu bukan makna cela tu lagu tu. Hak tu lagu tu lama kan kita pasal apa nak ikut hadis ni, masing kau bini kita buat ataupun tawar lembah pun tak kata apa senyap. Tak kena lagu tu bukan lagu tu. Dia tidak cela ni maksud. Cuba kita tengok dalam hasiah pun dia ayat lagu tu. Cela ni menyebabkan jadi kecil hati, jadi terkilan orang yang masuk tu. Misalnya dia buat kek, dia ni gomo buat kek, tapi nak warna tak apa pandai.
kerahlah jadi dikit. Kita kata apalah buat benda lagu ni tak ada faedah, keras apa kulit kaki misalnya kita kata. Jadi kecil hati lah si bini ni. Tak boleh. Lagu tu maknanya tak boleh celah tu, maknanya sehingga jadi terasa hati orang yang buat tu. Tak boleh lagu tu. Celah lagu tu tak boleh. Bukan maknanya tak boleh tegur, tak boleh royak, masing kau pahit kau gaduh. Tidak lagu tu. Jadi dia kata, cuba tengok dalam hasyiah nombor 5, ta'aman qattu, yakni makanan yang diharuskan. Hak tu dia tidak celah. Kalau makanan haram, memang hak tu celah sama, larang sama tu. Wa dhahaba ba'dhum, setengah ulama mengatakan annal aib in kana min jihatil khilqah kuriha wa in kana min jihatis sin'ah lam yukrah. Makna kalau kejadian asal lagi dia lagu tu, hak tu hak buat, hak tu tidak celah. Tapi kalau hak manusia buat sin'ah, tu tak apa. Nak celah tu dengan arti nak komen lah, nak tegur, nak kata ni lagu ni tak comel, tak sedap lagu ni, tak apa lagu tu. Qala li'anna sin'atallah la tu'ab wa sin'atul adamiyyin tu'ab. Kejadian Allah tak boleh dicela, tapi kejadian manusia boleh kalau kita nak cela. Nak kata tak sedap kau apa. Qultu wallazi yazharu at-ta'mim fa inna fihi kasra qalbi as-sani'. Tapi kata apa nama ni, kata pengarang ni, dia kata hak jelasnya umum, maknanya tak usah celah belaka, hak orang buat pun tak usah celah juga, kerana dia kata mematahkan hati, menghancurkan hati orang yang buat. Cuba tengok. Jadi maksud tu dengan maksud tu tak boleh celah tu, takut serah hati. Tapi kalau siapa bertahun-tahun tak royak, jadi kerana tu jadi berasa tak puas hati dengan bini, tak bukan dia tu lah kata tu. Hak tu kena royak lah. Kena royak, itu bukan makna celah tu. Baikilah. Begitu. Jadi Nabi SAW tidak pernah mencela tu lagu tu lah. Maknanya dia tidak menyakiti hati isteri-isteri dia. Jadi kalau buat lagu-lagu mana pun tak apa, mudah basa lah. Kata mudah basa makan. Walaupun dia ni seorang ketua, walaupun dia ni pemimpin negara, walaupun dia ni dihormati begitu sekali, tetapi mudah makan. Tidak kata cerewet, payah basa makan. Lagu ni kata ada, tidak lagu tu Nabi SAW. Jadi kita kena tengoklah diri kita ni setara mana, siapa dia kita, siapa nak lerak apa nama ni, talan hak bini hidang, siapa kata macam-macam, setara mana kita tu, siapa kita. Setara Nabi SAW, dia tak pernah kata begitu. Dia tak saya makan, tak makan sikit kau, payah sendiri lah, makan sikit tu cah tak sedap dah tu. Mana cah dah tu. Dia pakai gitu dah. Kalau dia suka dia makan, begitu, tak ada cerewet, payah basuh, tidak. Jadi semolek-moleknya pengajaran ni daripada Nabi SAW ni banyak di sini, iaitu kita mudah basuh masalah makan ni. Mudah basuh ni banyak perkara mudah, senang. Kalau kita susah, kita tak apa, moga biasa dah makan lagu tu. Tapi duk makan sedap semua kan, lagu mana. Pasti kita duk kata tak sedap gitu gini, tu orang buat mujur juga, tak sedap pun orang buat. Apa kalau kita buat, lagu mana jadi tak tahu. Takut tak sedap lagi, tak boleh nak makan langsung, tak buat langsung, malah langsung boleh jadi. Mujur orang buat setara tu. Jadi kalau duduk lagu tu harmoni, jadi rumah tangga tu, keluarga tu. Lepas tu kita kena ingatlah bila baca hadis-hadis yang seumpama ni, kita kena ingatlah kita tu setara mana, setara Nabi SAW, tidak cela. Jadi hati isteri pun senang, begitu. Dia ajar biar cerdik, tak payah kata dengan kesak, kata-kata yang kasar yang tak perlu. Dengan perbuatan saja memadai dah. Misalnya kalau tak makan, payah sendirilah. Hak sedap tak makan, payah sendiri gitu.
Lepas tu babun nafkhi fi syair. Ini bab meniup apa nama di Bali ni. Tiup Bali. Nak ayatnya tak apa, tiup makanan ni. Untuk nak membersihkan daripada atah, kita kata daripada kulit-kulit dia tu. Tak apa kita tiup makanan itu, tiup Bali tu. Jadi hak tu nak ayat sini lah. Nabi SAW tidak makan gandum putih tu, seperti yang kita sudah bincang dah dulu. Lepas pada tu, adakah kamu ayak Bali? Tidak, dia kata kami tiup saja. Siup. Siup. Jadi buah tu. Lepas tu ada lagi tu, makan. Hak tu lah yang menyebabkan mereka itu sihat. Sebenarnya orang kemudian kata tak putih tu tak comel. Mesin, berkali-kali mesin. Jadi hak tu tidak sihat. Pasal apa? Selaput dia tu. Selaput tu lah ubat penawar yang paling besar. Ahli-ahli perubatan sekarang ni pun kata lagu tu. Dia kata yang menyebabkan orang ni banyak sakit jantung tu pasal berah gandum ke apa di mesin begitu halus, sehingga habis selaput dia tu hilang. Jadi putih. Kita pun kata comel. Comel pun tak ada dah kelebihan dia tu. Khasiat dia tak ada dah. Jadi dengan cara lagu ni, dia tumbuk sikit-sikit saja. Lepas pada tu selaput dia masih banyak lagi, tapi tak comel lah. Nampak? Hak tu dah yang menyebabkan sihatnya. Hak tu yang menyebabkan sihatnya. Kita lah ni menyohor. Di sebalik hak menyohor tu hikmat Allah SWT. Orang yang hina, yang miskin, dia makan hak tu, dia tak boleh makan hak lain. Allah SWT imbangkan dengan sendirinya. Walaupun dia makan hak tu, kesihatan dia baik. Apa kita kata? Pasal hak tu cukup dah. Kebetulan lah kita kata. Kalau lah orang-orang kaya-kaya ni tahu lagu tu, dia pun kejar hak tu juga, tapi tidak tahu. Ada tengok dari segi zahir tu, comel hak zahir tu. Apa tu tidak menyohor makan pucuk kayu ke apa. Itu cara orang sesak makan. Jadi kebetulan. Jadi Allah SWT tak wipiti banyak tu makan dengan cara lagu tu pun dia sihat. Bahkan dapat lebih lagi sihat daripada orang ni. Hak makan hak dah letting ke apa. Lepas pada tu hak Nabi SAW dan sahabat-sahabat dia selalu makan kepada dia. Hak dia selalu makan, iaitu buah tamar. Buah tamar. Jadi khasiat masing-masing ni khasiat gini apa kelebihan dia. InsyaAllah dalam kitab tib perubatan tu kita akan sebut sana. Sini ni nak ayat bahagian makan saja. Jadi hak dia makan tu simple sangat ayatnya. Sederhana, rekah sangat. Jadi ini pada ketika susah, dia buat cara susah, dia boleh hidup. Sahabat-sahabat ni tidak kata susah gak tinggal Nabi SAW. Tidak lagu tu. Susah cara susah. Jadi Nabi SAW bagi 7 butir seorang. Kepada Abu Hurairah ni sebutir daripadanya tu hak tak molek. Tapi kata dia hak tu yang paling dia suka sekali. Pasal apa? Kalau orang ni kalau dah sayang, belah mana bui pun molek belakang. Molek belakang. Itulah nak. Jadi sahabat-sahabat ni dia sayang kepada Nabi SAW tu, sehingga kalau Nabi bui belah mana pun molek belakang, tak apa. Dia akan tak awal lah, dia akan pusing, alah kemolek juga. Iaitu mencabar kunyah dia. Kata dia. Jadi payah nak kunyah tu jadi. Lengah okey lah kalau nak kunyah tu. Pasal dia kerah. Pasal dia kerah. Jadi apa lebih suka tu? Pasal mencabar lah. Jadi di sini secara tidak langsung ni, di sini apa dia suka? Dia suka tu. Satu, Nabi SAW yang bagi. Dan Nabi SAW ni orang yang dikasihi oleh dia. Masa. Yang kedua, benda kerah ni kalau kita kunyah bagus. Dia menguatkan gigi kita. Menguatkan gigi kita dengan cara kunyah benda tu. Kalau orang tu biasa makan hak lembek-lembek semua, gigi dia tak tahan lama. Tapi kalau dia kekoh gapo-gapo, kekoh pakai guna gigi dia akan kuat, jadi tahan. Jadi sebab tu dia suka tu. Kok tu pula ada kelebihan. Sebab itulah orang-orang tua dia kata sekurang-kurangnya kalau mandi, kaisah tu perah kekoh selepas pada mandi, kekoh amal awak lagu tu tahan gigi, kata dia. Gigi kuat. Jadi macam-macam lah cara. Apa-apa tu pasal kekoh benda kerah lah. Jadi hak ni pun
sebenarnya tak payah kekoh gitu, tak payah kekoh kain gitu. Makan benda-benda yang kerah-kerah tu pun jadi gitu dah, memberi makna yang sama juga. Jadi apabila kita kekoh daging misalnya, nak tarik daging tu daripada tulang tu, kena kuatkanlah tu. Jadi kalau gitu sokmo dia nak amal gitu, sokmo jadi kuat gigi tu, molek dari segitu hak molek tu. Pada tu Sa'ad bin Abi Waqqas pula menceritakan, kata dia, saya masih lagi duduk nampak-nampak, duduk terbayar, duduk terkenal. Kami bertujuh orang sahabat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdurrahman bin Auf, Zaid, Zaid bin Harithah. Tu berapa orang? 7 orang tu. Makan. Tak ada makanan kecuali daun hublah. Daun hublah ni sebab kita ni tak ada jenis pokok berduri yang mana daun dia tu dimakan oleh unta, oleh kambing, oleh gapo. Makan. Jadi makan tu dia agak pahit sikit. Bila pahit makan ni, jadi kata dia beroknya tahik tu jadi serupa tahik kambing. Jadi bulat butir gitu. Jadi ini maknanya makanan dia tu pasal saat ni lah. Ini ketika mana? Ketika susah, dipulau oleh orang. Ketika dipulau oleh masyarakat, payah nak makan ni, makan makanan daun-daun kayu gitu je. Ni maknanya dia nak royak ketika tu sedikit sangat orang Islam. Sedikit sangat orang Islam. Lepas pada tu hari ni kata dia, pokok Banu Sa'ad ni nak mengajar saya Islam. Ni di zaman pemerintah Sayyidina Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia jadi gubernur. Dia jadi gubernur di Kufah. Jadi puak-puak Kufah ni dia ada masalah semua tak kena. Pemerintah mari setara mana pun tak kena berlaku. Ada saja tak kena. Ni penyakit juga ni. Penyakit rakyat. Kadang-kadang rakyat apa yang basah ni, semua tak kena orang. Jadi sahabat-sahabat Nabi hak lebih-lebih lagi ni pun tak kena. Dia pergi ngadu hak pada Sayyidina Umar. Dia kata Sa'ad ni semaya tak molek, kata dia. Semaya tak apa pandai. Dia pergi ngadu hak pada Sayyidina Umar. Hak ni lah kata Sa'ad ni. Hari ni kata dia, Banu Sa'ad ni kata dia nak mengajar saya tentang Islam. Kata dia, rugi benar lah saya kalau lagu tu. Sia-sia lah usaha saya selama ni. Jadi nak kau maya pun tak pandai nak saya ni. Padahal saya ni awal lagi peluk agama Islam. Hak tadi dia rakyat 7 orang. Salah seorang daripada hak 7 tu, hak peringkat awal Islam. Takkanlah saya selama tu Islam ni maya pun tak pandai. Dia kritik wak kau tak ada alasan tu, tak ada hujah tu. Benda-benda lagu tu yang rakyat. Pasal apa dia tak sil? Dia nak suruh bertukar semua pemerintah tu. Itu cara pokok dia ni. Jadi hak sini nak rayaknya, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabat dia makan. Gapo dia? Lagu tu pucuk-pucuk kayu. Jadi sebab tu ya kita kata makan pucuk-pucuk kayu gapo ni sihat, segar. Orang sampai sekarang ni makan kau tu makan kau ni pas sakit perut, cerah perut lah. Demon ni tidak. Sebab tu dia mudah nak istinja dengan batu gapo pun mudah. Pasal apa tahik dia tu lagu tu. Kalau sekarang ni mengikut ulama yang mengatakan tak boleh nak istinja kalau sekiranya najis itu meleleh. Meleleh tak boleh sungguh lah. Tapi zaman dulu apa yang mudah tu nak istinja? Sebab makanan dia tu sederhana, ringkas sangat. Dan najis dia tu tidak jadi, kita kata cair lah, tidak lagu tu. Lepas pada tu ni Sahal bin Sa'ad pula, maknanya nak ayatnya tak ada ayat-ayat kan, tak ada nak suruh nak ambil gandum tu, gandum hak putih saja, hak halus benar, tidak gitu. Hak kasar-kasar makan, maknanya hak masih selaput dia tu banyak lagi makan hak tu. Dari satu segi nampaknya makanan itu makanan orang yang miskin, tapi dari segi yang lain sebenarnya makanan itu membawa kesihatan, memberi kesihatan kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak mana ada tu kata dia, hak mana terbal tu terbal lah. Atah ke ataupun kulit di Bali tu. Lepas tu hak baki lagi tu ada selaput-selaput dia lebih kurang tu, kami tak kisahlah. Hak tu kami basahkan dan memakan.
bubuh air, makan begitu. Maknanya ringkas makanan dia tu. Nabi SAW tak guna ayat kan tu, tak guna. Lepas pada tu hak ni pun lagu tu juga ni. Ni Abu Hurairah ni pernah dia lalu dekat satu kumpulan orang duduk panggang kambing. Dia mau tu ajak dia makan, dia tak sini. Pasal apa? Dia teringat. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang terkenal kepada Nabi SAW. Nabi ni seorang yang besar, orang yang dikasihi oleh dia, tapi dia tidak makan, tidak kenyang. Walam yashba' min khubz syair. Jadi apa ni, roti daripada tepung bali pun dia tidak kenyang makan. Maknanya orang setara dia tu, orang yang dikasihi oleh dia, bila dia terkenal tu, dia pun tak lalu nak makan. Tak lalu nak makan hak apa nama ni, hak sedap-sedap tu. Adakah seorang begini? Tidak. Ketika-ketika mari teringat begitu. Dan tidak disuruh kita kerana kita teringat kepada satu orang tu siapa tak makan langsung sedap, tidak. Cuma di sini nak ayat begitu Nabi SAW. Ada sahabat ni kadang-kadang bila dia terkenal sangat, teringat sangat tu, siapa tak lalu makan, tak sanggup nak makan. Sebab Nabi SAW pun tak makan lagu tu sedap. Lepas pada Tuhan ni, Nabi SAW tidak makan dengan meletakkan makanan di atas meja. Seperti kita sebut tadilah, ini kerana sebab luaran, bukan kerana meja tu sendiri tidak boleh diguna, bukan kerana syukur rujah ataupun pinggan-pinggan, piring-piring tu, pinggan-pinggan kecil tu tidak boleh diguna, bukan kerana tu, tetapi kerana itu pada masa tu digunakan oleh orang-orang besar, orang-orang yang sombong, orang-orang yang belagak. Jadi Nabi SAW nak kikis semangat tu, semangat sombong ke apa tu, jiwa sombong apa, sehingga orang-orang cara makan dia, gapo dia, pakaian dia, semua dia macam kita kata pulau lah. Jadi supaya sahabat-sahabat dia ni sedar betul-betul, tertanam betul-betul sifat merendahkan diri, bukan sifat apa ni beragah kita kata sombong, bukan begitu. Dia nak hapuskan sifat itu. Sebab itu dia tidak pakai kain labuh, sebab pakaian yang labuh tu dipakai oleh orang-orang pembesar-pembesar. Yang mana mereka itulah payah nak menerima agama ni. Jadi itu sebabnya, bukan kerana benda tu sendiri. Itu perlu dipaham. Dengan sebab itu dari zaman ke zaman, mana ulama-ulama ni mana dia berubah-ubah tengok, ikut perkembangan dia terima benda tu, tidak kata tak boleh pakai benda tu. Pasal apa? Dalam hadis kata Nabi tidak pernah makan, jadi kita tak boleh. Tidak gitu. Dia faham maksud itu. Dengan sebab itu kita perlu kepada panduan ulama, syarah-syarah hadis ke apa tu, kita perlu hak sama. Sebab benda-benda gini lah. Sebab ada ketikanya masyarakat Islam ni di tempat kita ni pun, di tempat lain pun ada juga, siapa tak sih langsung meja ke apa, dia tak sih makan mesti dalam talat. Pasal apa Nabi makan dalam talat, dalam qas'ah, bukan makan dalam syukur rujah. Syukur rujah tu pinggan-pinggan kecil lah. Bukan makan begitu. Jadi dia faham gitu, sebenarnya tidak lagu tu, tidak lagu tu. Hak ni bersifat semasa, bersifat semasa. Kalau lah orang tu makan bukan dengan maksud tu, dan bukan menjadi apa nama ni, bukan menjadi alat-alat yang khusus dengan orang-orang tertentu sahaja, bahkan umum je. Jadi orang tak terfikir pun bila makan atas meja tu nak menunjukkan kebesaran dia, kebangsawanan dia, tak terfikir pun lagu tu. Kalau lagu tu tak ada apa dah lah, tak ada apa dah lah, gitu lah. Lepas pada tu dia makan di atas suprah, makan di atas suprah. Jadi suprah tu kita kena tengok pula makanan tu, makanan lagu mana dia makan. Roti boleh nak makan atas suprah. Kalau makan nasi dengan kuah ke apa, nasi ni dia banyak sesuai dengan dia. Ikan goreng pun sesuai, ikan kering pun sesuai, sayur air pun sesuai, sayur lemuk pun sesuai, kari pun sesuai, kurma pun sesuai banyak. Jadi sebab tu orang yang makan nasi ni, dia lauk dia pun lebih banyak. Bangsa-bangsa yang makan nasi, lauk dia pun lebih banyak. Pasal apa? Banyak lebih sesuai tu dengan nasi. Tapi kalau roti, ikan kering tak sesuai dengan tak sesuai, tak sedap makan dengan roti. Dia
kalau kuah tu kuah jenis cair. Apa kita kata sayur saja air tak sesuai dengan roti. Dia sesuainya jenis apa ni kari, jenis-jenis gitu. Mana kuah dia tu agak pekat, tu sesuai. Jadi kalau letak di atas suprah tu, hak lagu tu tak apalah. Atas suprah duduk atas tanah, rengkah begitu. Sebab apa? Buah tamar hak letak di atas tu. Lepas tu roti hak letak tidak jadi masalah. Tetapi kalau dengan sebab kita pakai suprah ni letak bawah ni, jadi alah kau cemar pula, terdedah kepada kumai-kumai pula. Kena ambil kira juga hak tu kena ambil kira juga. Apalagi makanan-makanan tu jenis lembab macam tu, lebih mudah untuk dijangkiti, untuk dimasuki oleh kumai-kumai ke apa. Tu kena jaga juga, kena ambil kira juga. Jangan kira kira suprah saja. Suprah juga setengah-setengah dia kata Nabi makan 3 jari. Nak makan nasi 3 jari, makan gapa dia. Kau makan 3 jari tu makan gapa? Hak tu kita kena jelas dulu. Makan roti, makan buah tamar, iyalah 3 jari, menunjukkan tidak gelojoh. Hak maksud dia naknya kau dia tidak gelojoh. Tidak ambil banyak. Bila makan ramai-ramai ni tidak ambil kau kita banyak. Biar bercermak, biar sikit-sikit ambil ni, fikir kata untuk orang. Itu maksudnya. Bukan semata-mata tak boleh maknanya makan dengan 5 jari, tidak begitu. Lepas tu hak ni asal lagi ni, hak ni kita sudah jumpa dah dulu. Yang ni keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kenyang makan bur, gandum 3 malam berturut-turut. Jadi maknanya di sini dalam setengah riwayat tadi dia kata tidak makan gandum halus. Hak ni menunjukkan makan juga ada juga, cuma berturut-turut 3 malam tak ada. Menunjukkan begitu. Ini kalau kita mengambil kira keluarga Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, boleh jadi hak yang dimaksudkan tidak makan langsung tu dia sendiri. Gandum halus tu keluarga dia semasa dengan dia tu tidak 3 malam berturut-turut makan. Begitu. Tapi ada juga makan. Lepas tu selepas dia mati, lagu mana? Amalan isteri-isteri dia makan seperti orang lain. Apabila keadaan itu sudah lega, orang Islam pun senang. Jadi banyak hasil-hasil pendapatan negara pun banyak, dia makan, bukan kata tak makan. Gandum pelbagai macam gandum ni makan. Lepas pada tu babut talbinah. Babut talbinah. Talbinah ni apa dia? Talbinah ni biji bali ditumbuk-tumbuk, lepas pada tu bubuh dalam susu. Dimasakkan hot tu dalam susu. Lepas pada tu untuk manis sikit bubuh ni sama madu. Itulah talbinahnya. Apa dia kita nak kata? Sebab tu payah pakai gitulah talbinah jenis makanan. Jadi di sini Aisyah mengatakan kalau mati mana-mana keluarga dia, pada tu orang perempuan berimpun, pada tu balik belakang tinggal lagi ahli rumah saja ataupun orang yang khusus dengan ahli rumah. Pada ketika tu dia suruh buatlah, suruh letak atas dapur periuk untuk masak talbinah. Lepas pada tu dicuah sarit pula. Sarit tu apa dia? Sarit itu roti yang diperacuk dalam sup. Sup. Dibuat, dimasakkan daging, ambil air daging tu. Ataupun sup tadi tu. Ambil hot tu, bubuh pula. Thumma suni'a sarid. Fasubbat at-talbinah 'alaiha. Lepas tu bubuh talbinah tu atas sarid tadi tu. Jadi gaul-gaul gitu. Itulah makanannya. Pada tu dia kata Nabi SAW bersabda at-talbinah mujimmatul li fuadil marid. Jadi menguatkan jantung pesakit. Wa tadhhab bi ba'd al-huzn.
dan ia menghilangkan sedikit sebanyak kesedihan. Jadi pada ketika orang sedih, molek buat lagu tu, makan. Jadi hak ni kita akan bincang dengan panjang lebar lagi. Di dalam kitab Tib, perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana disebut lagi ni. Bahkan ada beberapa hadis lagi disebut. Jadi hak ni memang molek kalau buat lagu ni. Orang zaman sekarang ni pun baru tahu. Hak ni rupanya baik untuk jantung, baik untuk buah pinggang. Dia apa nama ni, mengurangkan kolesterol. Baru orang tahu hak ni makan dalam lagu ni. Talbinah ni baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam lama dah ayat. Untuk orang apa ni, kecimani pun baik juga. Untuk orang hilang selera makan, tak ada selera makan, jadi menimbulkan selera makan. Ni talbinah. Jadi moleklah kalau buat lagu tu. Makan boleh. Ringkas. Tapi Bali tempat kita ni tak ada dalam kopi tu. Ada dalam kopi. Tu molek tu. Sebab dia macam apa nama ni? Bergetah dia. Getah dia tu bagus. Untuk kesihatan tu. Rahsianya duduk di situ. Apalagi kalau Bali tu tidak di mesin dengan bersih sangat. Bahkan kalau ditumbuk sikit, maknanya selaput-selaput dia tu masih banyak lagi. Hak tu lagi baik. Lepas tu babus sarid, padalah sekata Allah.